Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6, SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So, Cikgu nak sambung bahagian yang ke-9 dalam pengeluaran. Okey, itu satu lagi bahagian penting dalam pengajian perniagaan SCPM Penggal 1 ya. So, Cikgu dah bincang dua bahagian sebelum ni. So, bahagian yang pertama berkaitan dengan apakah maksud kawalan kualiti, apakah kepentingan kawalan kualiti, dan kita ada bincang proses kawalan kualiti yang melibatkan 4 langkah, rancang, buat, semak dan tindakan. Dan bahagian yang kedua, kita ada bincang tentang kaedah pemeriksaan. Okey, kaedah pemeriksaan ni ada dua, iaitu menyeluruh dan juga plan pensampilan. Okey. So hari ni kita akan bincang alat kawalan kualiti. Okey. So ada berapa alat kawalan kualiti? Kita ada 7. Okey. 1 2 3 4 5 6 alat kawalan kualiti yang kita perlu gunakan. Okey. So alat kawalan kualiti ni fakta khusus ya, iaitu kawalan proses secara statistik atau dipanggil SPC, analisis nilai tambah, carta kawalan, kajian quality cost, pasukan penambahbaikan kualiti dan juga penanda aras. Ada 6 ya. Jadi ini fakta khusus, kena hafal dan eja dengan betul. Okey. Okey, kita mula dengan yang pertama iaitu kawalan proses secara statistik atau SPC. Okey. Kalau kamu perhatikan gambar, okey, so kawalan proses secara statistik ni ada kaitan dengan perangkaan. Okey, so dalam perangkaan, graf normal merupakan perkara yang sangat penting. Okey, so bila kita keluarkan barang, kita nak kebanyakan barang ni letak di tengah-tengah, iaitu dia ni sama dengan mean atau purata. Okey, hampir sama dengan purata atau mean. Kalau kebanyakan barang ni letak di sebelah kiri, dipanggil terpesong. Okey, ataupun letak di sebelah kanan pun terpesong. Jadi, kebanyakan barang ni kamu nampak dia berkumpul di tengah-tengah, maksudnya hampir sama dengan mean. Okey, so ini berkaitan dengan graf normal. Jadi kalau kamu tengok graf di sebelah kanan tu, okey, dia ada had kawalan atas dan had kawalan bawah. Okey, jadi kalau pengeluaran ni, barang yang dihasilkan ni berada dalam had kawalan yang telah ditetapkan, kita boleh teruskan pengeluaran. So ini dipanggil satu alat kawalan. Okey, dia ada had kawalan atas dan had kawalan bawah. Jika barang ni dikeluarkan dalam had kawalan, jadi kita boleh teruskan. Okey, teruskan pengeluaran. Jika dia bergerak ke atas, kamu nampak ada tanda merah kan? Tanda merah ni maksudnya dia melepasi, okey, had yang telah ditetapkan. Jadi kalau dia melepasi had, maksudnya kita perlu berhentikan pengeluaran dan mengambil tindakan pembetulan. Okey. Kalau dia berlaku dalam lingkungan, iaitu dalam lingkungan had atas dan had bawah, kita boleh teruskan aktiviti pengeluaran. So, yang titik merah tu menunjukkan ada gangguan. Gangguan mungkin kerana ada masalah mesin, gangguan kerana pekerja buat kesilapan, gangguan kerana ada masalah bahan mentah. Jadi, kalau dia mencapai titik merah, maksudnya kita kena ambil tindakan susulan. Okey, itu dipanggil kawalan proses secara statistik. Okey, kita menggunakan kaedah perangkaan untuk mengawal kualiti. Okey, analisis nilai tambah, value added analysis. Analisis nilai tambah maksudnya kita kenal pasti ciri-ciri dalam aktiviti pengeluaran yang boleh menambah nilai kepada produk. Okey, apakah ciri-ciri yang boleh menambah value, nilai kepada suatu produk? Dan kalau kamu rasa ciri-ciri itu tak penting, tidak membawa nilai, kita boleh buang ataupun kita sisihkan. Okay? So, kita hanya tambah benda-benda yang boleh membawa nilai. So, first, you kena identify. Apakah benda yang boleh membawa nilai kepada produk? Apa benda yang tidak membawa nilai kepada produk? Okay? Dan ciri-ciri yang boleh memberi kepuasan ni kita boleh tambah tanpa menambahkan kos. Itu dipanggil analisis nilai tambah. Okay? Contohnya, dalam pengeluaran pakaian sukan, ciri-ciri yang menambah nilai seperti pemotongan kain, penjahitan ni perlu diberi perhatian. Jadi pemotongan kain dengan penjahitan ni kalau kamu tak buat dengan baik, boleh memberi kesan pada baju yang dibeli oleh pelanggan. Pelanggan tak peduli tentang mesin apa kamu gunakan. Pelanggan tak peduli tentang berapa lama kilang kamu beroperasi. Itu tak penting. Dia hanya tengok dari segi pemotongan kain. Dari segi penjahitan. Ini saja yang beri nilai kepada pelanggan. Okay? Tengok contoh di bawah. Syarikat komputer A dengan syarikat komputer B, dua-dua menjual komputer dengan spesifikasi yang sama. A menjual komputer dengan harga RM3,000,
dengan menyediakan bantuan teknikal 24/7. Maksudnya, kita boleh kontak mereka bila-bila masa. Tapi harga komputer RM3,000. Syarikat komputer B, dia jual komputer yang exactly same. Tapi harganya RM2,800 saja. Dan dia menyediakan bantuan teknikal melalui email yang dijamin maklum balas dalam masa 48 jam. Jadi, kalau kamu seorang pemilik syarikat, kamu nak beli komputer, saya rasa ramai akan pilih syarikat komputer A sebab kita nak jimat kos. Okey, bagi pelanggan, bantuan teknikal ni perkara yang kurang penting sebab jaranglah komputer mengalami kerosakan dalam 2-3 bulan yang pertama kan. Jadi, mereka rasa bantuan teknikal ni bukan perkara yang sangat penting. Jadi, ramai akan beli komputer daripada syarikat B. Okey. Nah, ini berkaitan dengan nilai tambah. Jadi, kalau kamu rasa ada benda yang penting, kita cuba tambah. Okey, sebab barang ni, nilai ni, ciri ni memberi nilai kepada produk. Kalau kamu rasa benda tu tak penting, kita buang saja. Okey, itu dipanggil analisis nilai tambah. Okey. Carta kawalan lebih kurang sama dengan SPC tadi. Proses kawalan secara statistik. Yang ni pun sama tapi dia menggunakan grafik. Okey, so remember the keyword, kaedah kawalan berbentuk grafik. Yang ni pun ada had atas dengan had bawah. Jadi kalau pengeluaran berlaku dalam lingkungan ni, kita teruskan pengeluaran. Jika dia melepasi lingkungan, kamu kena mengambil tindakan. Okey, kalau dia melepasi had yang telah ditetapkan. Okey, so carta kawalan dengan kawalan proses secara statistik ni boleh guna uraian yang lebih kurang sama. Okey. Okey, kajian quality cost. Kajian quality cost ni berkaitan dengan kos yang berkaitan dengan kualiti. Okey, bila kita nak pastikan barang kita berkualiti, ada beberapa kos yang terlibat. Contohnya kos untuk mengelakkan produk rosak, kos untuk mengenal pasti produk yang rosak dan kos untuk membaiki produk yang rosak. Semua ni berkaitan dengan kualiti. Okey. So dalam perniagaan ada 4 jenis kos yang berkaitan dengan kualiti. Contohnya kos pencegahan. Kos pencegahan ni sebelum kita mula mengeluarkan barang. Contohnya melatih pekerja. Okey, itu kos pencegahan sebelum kita mula keluarkan barang. Kos penilaian ni semasa aktiviti pengeluaran berjalan. Contohnya kos memeriksa mesin. Setiap hari ada pekerja yang akan periksa mesin tu. Ini kos penilaian. Kos kegagalan luaran maksudnya external failure cost. Ini berkaitan dengan kos gantian produk. Pelanggan, barang dah sampai ke tangan pelanggan tapi barang ni ada kerosakan. Jadi kita kena ganti produk baru. Ini melibatkan kos. Kos kegagalan dalaman iaitu barang belum sampai ke tangan pelanggan tapi masih dalam kilang kita. Tapi barang tu rosak. Jadi kamu kena baiki semula. Jadi ada 4 jenis kos berkaitan dengan kualiti. Jadi kamu sebagai pengurus pengeluaran, kamu kena mengambil tindakan untuk mengurangkan atau menghapuskan kos kualiti. Jadi kalau kamu rasa kamu boleh kurangkan kos ni, ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Okey, contohnya peningkatan kualiti komputer yang dikeluarkan oleh sebuah syarikat telah menyebabkan kos kegagalan dalaman dan luaran berkurang sebanyak 60%. Jadi kos kualiti ni berkurang sebab kita keluarkan komputer yang berkualiti. Jadi pelanggan dapat komputer yang baik, mereka tak pulangkan balik. Kamu keluarkan komputer yang baik, jadi kamu tak perlu repair komputer tersebut. Jadi kita boleh jimatkan kos kegagalan dalaman dan luaran. Okey. Okey, pasukan penambahbaikan kualiti. Ini bermaksud syarikat menubuhkan satu kumpulan pekerja yang ada pelbagai kemahiran. Okey, mungkin ada yang punya kemahiran dalam komputer, kemahiran teknikal, kemahiran pengurusan pelanggan. Jadi mereka ada kemahiran yang pelbagai dan kumpulan ini dibentuk untuk mengenal pasti masalah berkaitan dengan kualiti. So, tugas pasukan ni, dia kena kenal pasti kenapa berlaku masalah berkaitan dengan kualiti. Kenapa kualiti rendah. Okay? Mencari kaedah penyelesaian, how to solve dan juga perlu buat tindakan pembetulan atau penambahbaikan. Okay? So, tugas utama pasukan ni adalah untuk memperbaiki proses kerja. Baiki proses pengeluaran supaya kita boleh keluarkan produk yang berkualiti. Okey. Contoh, sebuah syarikat pengeluaran pakaian bentuk pasukan penambahbaikan kualiti untuk menyelesaikan masalah
kemerosotan kualiti pakaian sukan. Okey, so ni yang ke-5. Okey, yang ke-6, penanda aras atau dipanggil benchmarking. Okey, penanda aras maksudnya kita belajar benda-benda baik daripada orang lain. Okey, menjadikan amalan dan kawalan kualiti organisasi lain sebagai rujukan untuk meningkatkan kualiti organisasi kita. We learn best practices. Kita belajar benda-benda yang baik. Okey, macam katakan syarikat A, mereka ada prosedur pembelian bahan mentah yang baik. Jadi kita belajar daripada mereka. Okey, mereka ada sistem prosedur kawalan kualiti yang baik. Kita belajar daripada mereka. Okey. So, yang ini merupakan proses membandingkan. Kita bandingkan kos, quality proses, kaedah, productivity dalam industri. Kita banding dan we choose the best. Okay. Contoh, sebuah syarikat pembinaan mengamalkan prosedur kawalan kualiti yang diamalkan oleh satu lagi syarikat pembinaan kerana ia dianggap sebagai yang terbaik dalam industri pembinaan Malaysia. Jadi, syarikat ini belajar daripada syarikat lain. Sebab mereka anggap ini adalah kaedah yang terbaik. Okay. Okey, contoh soalan. Nyatakan 4 alat kawalan kualiti. Ini tak perlu uraian. Sebut saja. 4 alat kawalan kualiti adalah penanda aras, pasukan penambahbaikan kualiti, carta kawalan, analisis quality cost, analisis nilai tambah. Jadi kamu dapat 4 markah. Okey. Uraikan 3 alat kawalan kualiti. So, 1 fakta, 1 uraian. So, nombor 3, berikan 1 uraian dan 1 contoh. Sebab soalan kata jelaskan. Okey. Alright pelajar, so harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu untuk memahami alat-alat kawalan kualiti yang ada 6 ya. Okey, ingat 1 fakta, 1 uraian dan berikan 1 contoh. Okey. So jangan lupa subscribe, like dan share, dan jika ada sebarang kemusykilan atau pertanyaan, bolehlah kamu letak di bahagian komen. Cikgu akan jawab secepat yang mungkin. Keep practice, keep studying. Hopefully kamu akan dapat result yang cemerlang dalam pengajian perniagaan. Seterusnya melangkah ke universiti idaman anda. Okay, bye.